Kena Kak Syida? Okey. Okey Ustaz, sekejap ya. Dah recording and live. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Rabbi israh li Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi israh li sadri Rabbi zidna ilma. Subhanallah la ilaha Dengar suara Kak? Ya ke? Okey, jauh sikit. Dengar tak? Okey, baru dengar. Jadi teman-teman jauh sikit tadi. Alhamdulillah, dan insyaAllah pagi ni kita hasil kesempatan walaupun Ustaz ada jauh di pantai timur sana, di pantai sekarang ni, Alhamdulillah kita masih berkesempatan oleh Allah untuk berada di teman-teman syurga iaitu belajar hadis dan sangat membahagiakan kita insyaAllah. Daripada Al-Quran, Al-Hadis kita tak tinggal. Dia selari apa yang kita amalkan. Al-Quran lepas juga dengan Al-Hadis insyaAllah. So dengan itu Ustaz, Kak Syida serahkan majlis pada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa tabi'in tabi'in wa man tabi'an ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Amma ba'd. Kak Syida, ibu-ibu, jemaah Hasanul Amala ya. Alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jalla yang berikan kita kekuatan dan kesempatan hari ini untuk dalam majlis al-ilm insya-Allah, dan alhamdulillah saya dapat juga bersama dengan ibu-ibu. Saya baru sampai di kampung semalam, jadi saya punya green screen tepi pantai di Pantai Geting, Tumpat namanya. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala ciptakan tepi pantai ni punya internet laju. Kalau saya berada di kampung saya, di rumah mak tu, nak guna hotspot, geraklah jawabnya. Saya nak tag WhatsApp pun ambil masa untuk sampai. Kecuali saya menggunakan Unify lah yang ada di rumah kan. Tapi alhamdulillah di tepi pantai ada beberapa kelebihan. Selain daripada dia destinasi untuk menarik pelancong datang, pun line internet dia laju, dan tepi pantai ni jugalah orang-orang yang terlibat dalam dunia falak ataupun astronomi buat kajian, khasnya pada waktu malam dia tengok matahari terbenam, tengok matahari timbul, kemudian teropong bintang pada waktu malam, tengok keindahan alam, buat kajian dan sebagainya. Dan tepi pantai jugalah yang sukar untuk berlaku banjir kan. Semasa banjir besar menimpa Kelantan pada tahun 2014 dulu pun antara tempat seperti Bacok yang dekat dengan pantai tidak dilanda banjir. Ini semua kuasa Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah. Jadi pada hari kita akan tengok satu hadis yang saya minta maaf. Hadis ini saya tidak petik daripada Kitabul Ilm oleh Al-Bukhari. Sebaliknya saya ambil hadis ini dalam Kitabuz Zakah oleh Sahih Muslim. Jadi hadis ini riwayat Imam Muslim, dan hadis ini telah dimuatkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis 40 beliau, yang mana beliau meletakkan hadis ini pada kedudukan yang ke-10. Kalau ibu-ibu biasa dengarlah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang ke-10 dalam kitab hadis 40. Alhamdulillah, jadi hadis ini merupakan hadis yang agak popular lah. Bila hadis itu dimuatkan oleh Imam Nawawi dalam hadis 40, hadis itu akan jadi hadis yang popular, kecuali hadis yang belakang-belakang lah kalau kurang popular. Hadis yang ke-30 ke, hadis yang ke-40 ke. Tapi hadis yang awal-awal tu insya-Allah yang biasa kita dengar. Cuma mungkin kita lupa, mungkin kita tak hafal matan, tu je lah. Baik, kita teruskan perbincangan hari ni. Dan boleh ke Kak Syida, saya minta maaf saya terlupa nak maklum pada Kak Syida yang saya balik kampung ni, kalau kita terberhenti awal saya minta maaf ya. Okey. Okey, hadisnya disampaikan oleh Imam Muslim. Wa haddatsani Abu Quraib. Cuba ibu tengok ya. Wa haddatsani Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala
Qala haddatsana Abu Usamah qala haddatsana Fudl bin Marzuq qala haddatsani Ali bin Sabit an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ni baru mula hadis dia. Tadi sanad baru kan. Ayuhan nas, kata Nabi. Ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Inni bima ta'maluna alim. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajulu Thumma dzakara ar-rajula. Ibu dengar je dulu ya. Tak apa. Yutilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Itu hadis dia ya. Okey, sekarang ni kita cuba lihat terjemahan. Sebelum kita lihat terjemahan tu, dirahmati Allah, siapakah guru Imam Muslim dalam ni? Dia okay, nampak tak siapa guru Imam Muslim? Kak Syida mana satu guru Imam Muslim? Puan Halimah. Kak Ain, ada Kak Ain? Ada Ustaz. Ada. Abu Quraib ke Ustaz? Abu Quraib. Kak Ana, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Abu Quraib lah. Macam kita biasa baca kan. Yang mesti yang awal tu ialah guru kepada, kalau hadis tu riwayat Bukhari, yang awal tu lah guru Bukhari. Kalau hadis riwayat Tirmizi, yang awal itulah guru Tirmizi. Dan kalau hadis itu riwayat Muslim, yang awal itulah guru pada Muslim. Jadi Abu Quraib tu apa nama dia, Kak Ana? Muhammad bin Ala. Muhammad bin Ala. Yes, Muhammad bin Ala. Ataupun kalau orang Arab ni biasa dia ada al kan. Muhammad bin Macam mana nak Al-Ala. sebut tu Ustaz? Ala ke Ala? Muhammad bin Al-Ala. Muhammad bin Al-Ala. Al-Ala. Okey. Dan siapa sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ni? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Hari ni Kak Ana lah jadi juara. Kali dah Kak Ana dapat jawab soalan. Barakallahu fikum. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi itulah maklumat yang penting. Okey, cuba saya bacakan terjemahan hadis ni dan ibu-ibu tolong maklumkan ya. Innallaha ta'ala tayyibun. Okey, cuba ibu-ibu bantu sebab cara nak memudahkan lagi ibu-ibu memahami satu benda, ibu-ibu kena cuba ya. Innallaha ta'ala tayyibun. Okey, apa maksudnya? Apa yang nak cuba? Yang malu kita-kita je pun. Innallah, sesungguhnya Allah. Siapa Kak Ain ke? Syida. Maaf Ustaz, tadi saya terhilang-hilang sekejap. Ya ke? Habis tu siapa yang cakap tadi? Kak Syida ke Kak Ain cakap? Sesungguhnya Allah tu, Kak Syida. Kak Syida, okey Kak Syida, silakan. Sesungguhnya Allah baik tu, tayyibun, berbaik Baik. Tayyib tu apa maksudnya? Baik tu yang terbaik. Dengar tak Ustaz? Jelas suara. Ya. Baik. Innallaha ta'ala tayyib. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu baik. Okay. La yakbalu illa tayyiban. La yakbalu tu tidak menerima
melainkan thayyiban. Thayyiban yang apa? terbaik. Yang terbaik. Ya, Allah tu baik. Allah tidak menerima melainkan sesuatu yang benda yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kita orang beriman. Allah ni bila dia Allah Ta'ala dia keluarkan arahan kepada orang beriman, bima amara bihil mursalin, dengan apa yang diperintahkan kepada para rasul. Artinya segala perintah Allah kepada para rasul, itulah perintah Allah kepada orang beriman. Allah Ta'ala minta Rasul supaya beribadah. Itulah perintah kepada orang beriman, kena beribadah. Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasul agar buat baik dengan orang. Maka itulah perintah Allah kepada orang beriman, agar kita buat baik dengan orang lain. Jadi sama je perintah Allah kepada Rasul dengan perintah Allah kepada orang beriman, sama, melainkan satu dua perkara yang berbeza. Contohnya, para Rasul wajib menyampaikan wahyu. Kita pula tidak menerima wahyu. Jadi macam mana kita nak sampaikan wahyu, bukan? Okay. Yang kedua, maka Allah Ta'ala pun sebut, Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'malu salihah, innallaha bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah benda-benda yang baik dan kerjakan amal soleh. Mula-mula Allah kata, makan benda yang baik, tayyibat. Ataupun thayyibat ini boleh difahamkan sebagai makanan yang berkualiti. Wahai para rasul, makanlah makanan berkualiti dan buatlah amal soleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku ni tahu apa yang kamu lakukan. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Tapi dia sampai situ je kan. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, wahai orang beriman, makanlah makanan berkualiti yang kami berikan kepada kamu. Okey, makanlah makanan berkualiti yang kami rezekikan kepada kamu. Summa, kemudiannya Nabi pun bercerita. Nabi bercerita tentang apa, ibu-ibu sekalian? Nabi bercerita tentang seorang lelaki yuti safar, yang dalam perjalanan yang jauh. Ini Nabi cerita, atau ini dia dalam perjalanan yang jauh. Okey. Yutilus safar, ash'atha aghbar. Apa maksud ash'atha? Ash'atha ni, minta maaf lah ibu, rambut saya ni contohnya. Rambut yang kusut masai, tak terurus. Sana sini tak berhenti rambut lama kan. Aghbara ni berdebu-debu. Maknanya bila kita berjalan di padang pasir khasnya, pastilah debu tu akan kena pakaian kita, akan kena rambut kita kan. Jadi Nabi cerita ada seorang lelaki ni, dia dalam perjalanan yang jauh, yang panjang, yang mana rambutnya kusut masai dan rambutnya pun berdebu. Apa lelaki tu buat? Yamuddu yadaihi ila sama, dia tandah tangan ke langit. Tandah tangan ke langit. Kemudian dia pun berkata, Ya Rabbi, artinya dia berdoa lah, bukan dia kata Ya Rabbi saja. Dia berdoa, Ya Rabbi, aku nak sekian. Ya Rabbi, aku nak sekian. Kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram. Makanan dia tu haram. Tapi masalahnya, kata Nabi, makanan dia tu haram. Minuman dia pun haram. Wa malbasuhu, pakaian dia pun haram. Wa ghuziya, apa sahaja yang dihidangkan kepada dia tu haram. Fa'anna yustajabu lidzalik, jadi macam manalah agaknya doanya nak dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jal. Nampak tak inilah hadisnya. Hadis yang mana Nabi SAW menceritakan isu pemakanan dan juga peminuman memainkan peranan yang penting dalam memakbulkan doa dan permintaan seseorang hamba. Ibu-ibu, sudah minta maaf ya, saya bukan tengok direct ke ibu-ibu dan Kak Syeda ya. Saya tengok ke sana, tengok ke sini. Ya, sebab kita duduk di satu kawasan yang luas ni, jadi seronok pun duduk tengok sana, tengok sini. Bukan tak fokus, tak. Tapi fokus lah ni. Sambil bercakap, sambil tengok alam, nak memahami hadis Nabi SAW.
Kak Lina dan belakang ni saya punya green screen je Kak Lina ya. Okey. Okey, Kak Lina baru masuk. Cuma saya lama tak jumpa Kak Ya, Salina. Kak Salina tak ada. Ustaz, dia macam menyepi Ustaz sikit lah tepi kan? pantai ke dalam hutan ni Ustaz? Apa dia? Dalam dekat Kat dalam rumah kebun green ke? screen Kak. Kat rumah green screen. Tapi green screen ni Alhamdulillah. bergerak pula. Saya balik kampung Kak. Saya duduk kat pantai sekarang. Alhamdulillah Ustaz. Okey, jadi ibu-ibu dirahmati Allah. Awak punya bisi motor apa tu maaf lah ya. Jam ada gangguan internet ke? Okey. Okey, jadi ibu-ibu dirahmati Allah. Dalam kita cari makanan dan minuman ni, apa benda yang perlu kita perhatikan? Yang ibu-ibu tahulah. Apa benda yang kita perlu perhatikan? Ada berapa benda? Okey, siapa boleh respon? Hello ibu-ibu, mana ni ibu-ibu ni? Ulang Ustaz, soalan tak dengar tadi, tak perasan. Okey, apakah nilai yang perlu ada pada sesuatu makanan dan juga minuman tu? Mengikut Halalan perintah Allah. thayyibah. Halal. Halal, satu halal. Yang kedua tadi? Tayyiban. Thayyib. Tayyib. Ada tak lagi selain daripada halal dan tayyib? Ada satu lagi. Siapa dapat jawab, kita bagi hadiah insya-Allah. Dari sumber yang halal. Sama halal tu Kak. Bersih Ustaz, bersih, suci. Bersih suci. Siapa yang jawab tadi? Kak Ana? Kak Ana. Masya Allah. Saya kena respect Kak Ana, nanti insya-Allah kita bagi hadiah pada Kak Ana. Tak betul ke Ustaz? Betul, cuma istilahnya ialah yang Kak Ana sebut suci tu betul. Dalam istilahnya dipanggil azka. Azka. Okey, ataupun zaki, panggil zakiyun ataupun azka. Azka tu artinya lebih suci. Kalau azka tu artinya zakiyun suci. Kalau azka tu lebih suci. Okey, saya letak di ruangan chat tu. Okay, nanti kita bincang apa hadiah untuk Kak Ana ni kan. Okay. Halal itu jumpa dalam banyak ayat Quran, halal dan thayyiban kan. Contohnya dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wahai orang beriman, makanlah daripada apa yang dirizkikan oleh Allah, halal dan juga tayyib. Dan itulah orang sebut halal tayyib. Halal tayyib orang sebut. Hadis Nabi pun nyatakan al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun musyabbahat, ataupun hadis lain wa bainahuma umurun mutasyabihat. Jadi di sini ibu-ibu sekalian ada satu lagi, apabila ashabul kahfi bangkit daripada tidur mereka, perkara yang awal mereka lakukan selepas bahas berapa lama dah kita tidur ni, ya. Dah berapa lama kita tidur, mereka bahas. Dan akhirnya mereka pun mula terasa lapar. Ni dah lama tidur ni lapar lah kan. Tambah-tambah di kampung ni sejuk. Bila sejuk ni lapar. Alhamdulillah dapat makan bihun yang mak buat ni, rasa ya Allah. Dah lama dah tak makan bihun yang mak buat kan. Jadi bila lapar tu mereka pun minta seorang daripada wakil mereka pergi ke bandar untuk mencari makanan. Kata pesan mereka, fal yanzur, ingat tak ayat Quran tu? Jom kita tengok. Fal yanzur ayyuha azka ta'aman. Okay, kita tengoklah baru kita puas hati kan. Nama. Okay, sorry.
Okey, cuba tengok ni Fab'asu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Kamu hantarlah seorang daripada kalangan kita, maknanya kita hantarlah seorang daripada kita pergi ke bandar. Okey, pergi ke bandar membawa wang perak. Biwarikikum, membawa wang perak ini pergi ke bandar dan dia sebut fal yanzur. Ni nampak ke? Fal yanzur ayyuha azka ta'aman. Maka cuba perhatikan, pilih mana-mana makanan yang suci. Maka falyatikum birizkim min. Bolehlah dia bawa rezeki makanan tu pada kita di gua. Tapi dia hati-hati. Wal yatalattaf. Dia kena berlemah lembut dengan orang di sana. Jangan bagi orang cam kita ni siapa. Wala yus'iran nabikum ahada. Jangan buat apa-apa yang boleh menyebabkan orang sedar. Oh, inilah orang yang duduk lawan raja kita dulu ni. Okey. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, permintaan mereka cari makanan yang azka, yang suci. Kenapa? Kerana mereka hidup pada zaman orang menyembah berhala, yang mana bila sembah berhala tu, kalau mereka sembelih lembu pun, sembelih lembu kerana berhala. Kalau mereka sembelih unta pun, sembelih unta kerana berhala, kerana Tuhan-Tuhan mereka. Itu makanan yang halal. Dan lembu itu makanan yang tayyib. Kerana ia disembelih untuk Tuhan-Tuhan sembahan mereka, maka ia menjadi makanan yang tidak suci dan haram dimakan oleh kita kecuali terdesak kelaparan. Itu cerita lain. Walaupun dia sembelihan tu ikut cara Islam macam mana pun, tapi kalau niatnya kerana Tuhan sembahan mereka, maka haram untuk kita memakannya kecuali terdesak. Baik, orang-orang terlampau kebuluran di negara-negara tertentu cerita lain lah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada 3 nilai pemakanan. Halal, tayyib dan juga azka, suci. Okey, boleh tak ibu-ibu ceritakan pada kita semua, kongsikan halal tu macam mana? Apa maksud halal tu sendiri? Betul lah Kak, suci daripada unsur syirik. Baru faham Ustaz, baru tahu kan. Jadi mungkin ada lagi syarahan ulama yang lain tentang azka atau aman tu, tapi antaranya lah suci daripada Ustaz, Kak Ana nak tanya, apa maksud suci daripada syirik tu? yang Ustaz orang sembelih lembu kerana berhala Kak. Oh, habis kalau macam kita ni tak, kita orang Islam takkanlah kan, tapi kalau orang Islam ada kemungkinan ke? Kita taklah. Tapi kan kalau kita pergi luar negara, kadang-kadang dia sembelih binatang tu, kadang-kadang dia sebut begini, dia sembelih tu kita bismillah kan, atau kita sebut bismillah ya Allahu Akbar. Mereka bukan bismillah, tapi mereka sembelih tu atas nama berhala mereka. Contoh berhala mereka nama apa dia? Hubal. Atas nama Hubal, kok sembelih lembu tu. Itulah makanan yang ada unsur syirik. Oh, okey, faham Ustaz. Bukan lepas kita makan kita dia syirik, tak. Tapi ada unsur syirik pada penyembelihan ataupun pada penyediaan makanan tersebut. Ustaz, lagi satu kan, macam dia, okeylah di Islam menyembelih tu supaya sembelihan dia dengan bismillah semua, tapi kan tujuan disembelih tu untuk mungkin dia nak untuk bagi apa, macam penyembahan ke laut lah. Okey, maka benda ni kita letak dekat pantai untuk apa, panggil semangat pantai semua kan. Tapi lepas tu kita yang ni kita boleh makan pula benda tu. Adakah dikira juga tu makan makanan syirik ke? Makanan yang tak taib ke tu? Kan? Faham tak? Dia macam mana Kak? Macam mana Kak? Macam ni, dia okey macam ni. Dia sembelih tu dia orang Islam. Dia sembelih ayam semua tu, tapi untuk sembahan tu macam letak dekat nak beri makan macam tu, macam nak tunggu apa nak apa tu yang nombor ekor tu kan, tikar nombor ekor ke letak dekat tu ke, ataupun betul dia makan balik benda tu. Maksudnya untuk sembahan lah, maksudnya dia di Islam kan dia percaya benda-benda syirik juga tu. Adakah bila kita makan benda tu, adakah kita tu masuk benda yang sama juga kan, makan benda tak halal, benda yang tak halal ke? Dia jadi benda yang tidak halal lah sebenarnya. Jadi benda yang tidak halal. Itu makanan ni kita kena cukup cerewet bagi sebahagian orang lah, dia sangat cerewet. Okey, Puan Aini sebut halal ni dia mesti semua yang halal.
Jadi betul lah dia mesti ada dua-dua unsur. Sumber yang halal, yang keduanya cara mendapatkannya pun halal. Makanan itu sendiri halal dan sumber mendapatkannya pun halal. Nasi tu halal dan cara mendapatkan nasi tu pun mesti halal. Yakni dengan membeli ataupun dengan kita apa-apalah. Ataupun orang bagi pada kita, itu lain. Tapi mencuri, walaupun nasi tu halal, bila mencuri dia jadi haram kan. Okay. Rasuah Ustaz? Contoh, Kalau orang rasuahkan kita, kalau beras tu orang rasuahkan kepada kita, itu akan jadi haram lah. Rasuah akan jadi haram, tapi bila suami tu bagi pada anak isteri, anak isteri tersebut. Sebab halal tu halal daripada akad yang diambil oleh perasuah dan penerima rasuah. Okey, yang berkaitan Kak Lina tanya tu, kita cuba lihat ada lagi tak kupasan ulama lain tentang falyanzur ayyuha azka ta'aman wa athhar wa ajwad wa akru barakah. Ya Kak. Cuba kita tengok yang Kak sebut tadi tentang orang tak menunaikan zakat kan. Makanan dia tak pernah keluarkan zakat, dia sediakan makanan untuk kita. Cuba bagaimana siapa ni? Tafsir Tantawi At-Tantawi rahimahullah mengatakan wal yatakhayyar, dan carilah makanan yang mana ahal, yang halal, wa athhar, yang bersih, wa ajwad, yang ajwad ni kita boleh kata yang berkualiti lah, wa akhrubah, dan banyak barakah. Azkar tu dah ada unsur barakah. Bila ada unsur barakah, sehubungan itu makanan yang disediakan oleh orang yang tidak menunaikan zakat, dia akan hilang keberkatan tersebut. Itu jadi masalah. Okay. Asasnya yang ini. Asas disebutkan oleh Baghawi ni. Ustaz, Itu habis kalau orang yang tak solat macam mana Ustaz? Kan, ada barakah. solat, tak ada barakah lah Ustaz Jadi isu barakah. Makanan tu halal, kita boleh makan dia, tak ada masalah pun. Bolehlah makan kan tapi Ustaz? dia ada boleh masalah. Tapi dia ada isu keberkatan itu sendiri. Dan keberkatan ialah sesuatu benda yang kita tak nampak. Benda tu kita tak nampak, dia tak bagi kesan pun sebenarnya. Dia tidak memburukkan kita pun. Tetapi dia itulah, dia tidak menambahkan kebaikan untuk kita. Macam mana nak sebut tu kan? Orang kata kalau makanan ibu tu yang ibu-ibu sediakan untuk anak-anak tu, kata ada keberkatan tu mak masa. Jadi keberkatan tu benda tak nampak, tapi yang pastinya sebagaimana bila tanyalah sesiapa pun, kebanyakan orang akan kata makanan ibu itulah makanan yang paling sedap. Walaupun banding orang lain lagi sedap. Tapi makanan ibu, sebab itulah yang kita rasa dari kecil, justru barakahnya ialah pada hubungan anak dan ibu tu tidak dapat dipisahkan. Nak pisah macam mana? Sebab dari kecil lagi duduk makan air tangan ibu tu sendiri. Dia ada unsur ingatan-ingatan tadi. Okey, wallahualam. Itu antara isu keberkatan yang boleh. Dan kalau kita tengok keberkatan ni satu benda yang sangat tak nampak tu, dia macam apa dia? Saya tengok ada satu gambar poster orang kempen tentang COVID. COVID ini ibarat ini. Dia tunjuk satu gambar kanta. Nak tengok Audi KLA 2 semalam. Gambar kanta. Nak tengok COVID, tak nampak COVID. Dia kata itulah COVID. Iaitu satu benda yang kita tak nampak. Okay, baik. Bila kita tak nampak COVID tu, itulah ibarat barakah, kita tak nampak. Tapi betul tak? Kalau orang cerita, dulu-dulu mak ayah dia adalah buka warung, jual lah pagi-pagi, jual teh pun harga 50 sen. Zaman-zaman dulu kan 50 sen, 30 sen. Nasi lemak adalah berapa je harga 50 sen. Dan untung dia berapa je daripada teh panas yang dia buat tu, dia boleh untung lah dalam 20 sen sebagai contoh. Kemudian datang lagi 20 sen. Berapa orang je datang pada setiap hari. Tapi barakah dia boleh tanggung 7-8 orang anak dia pergi belajar sampai universiti. Itu pun pelik, datang dari mana duit itu, ibu-ibu dirahmati Allah. Kalau bukan kerana isu keberkatan. Ya, keberkatan itu sendiri. Jadi benda tu benda yang tak nampak, tapi Masya Allah, Allah bagi. Macam contoh, ada orang yang mana dia
hidup dia ya Allah. Hilang pendapatan. Saya sembang semalam dengan driver teksi tu. Alhamdulillah kami ni antara peminat naik teksi lah. Kalau tak perlu naik Grab kami naik teksi. Sebab nak bantu pemandu teksi. Dia kata sepanjang COVID dia memang hilang, dia banyaklah hilang pendapatan. Dan dia ni kerana dia teksi airport, dia tak boleh gerak ke mana, dia mesti duduk di airport je. Dan dalam satu hari adalah berapa belas ataupun orang yang datang naik airport ni, ya COVID. Dia nak buat kerja lain, dia tak pandai dan dia diminta bersedia duduk je di airport. Kod-kod ada orang nak. Pernah 6 hari dia pergi ke airport langsung tak dapat penumpang. Jadi Allah sedih sangat cerita dia semalam. Tapi dia cerita tu bukan dalam dia nak bagi tahu kita dia susah, tolonglah bantu saya, tak. Dia cerita, betul dia kata Alhamdulillah tapi makan cukup, minum cukup. Adalah bantuan kerajaan bagi, bantuan tu pun bagi Alhamdulillah. Cukup lah dia kata, dia guna habislah duit mana yang ada tu dia guna. Alhamdulillah boleh makan, boleh minum, isteri dia tak kerja, anak dia 4 orang. Dan baru lahir dia anak yang bongsu umur setahun baru. Dia kata Alhamdulillah boleh. Jadi macam mana boleh datang benda tu kalau bukan namanya keberkatan, ya. Al-barakah daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi benda berkat ni kita payah nak nampak ibu-ibu dirahmati Allah, tapi saya semua ada pemberian Allah yang namanya barakah ini, ya. Semua orang ada pengalaman masing-masing. Baik. Macam mana sila. bezakan apa ni? Yang halal yang thayyibah dengan azkar tu. Apa beza dia? Okey, macam mana nak beza thayyib dengan azkar? Kasih banyak Kak. Okey, sebelum kita cari beza antara thayyib dengan azkar, kita kena tahu dulu apa antonim kepada setiap istilah yang ada. Kata lawan. Kalau halal, apa lawan dia? Haram. Okey, haram. Alam. Kalau thayyib, apa lawan thayyib? Oh, kuat. Kak Ana semangat. Kalau thayyib, apa dia? Thayyib apa? Saja. Sayyi'ah. Subhan. Ha? Sayyi'ah. Sayyi'ah bukan? Bukan sayyi'ah tak sesuai. Thayyib baik. Thayyib lawan dia? Baik lawannya buruk. Habis ya Ustaz. Habisah. Masya Allah. Siapa dapat jawab tadi? Pak Halimah? Habisah. Apa nyonya? Okey. Pakcik nyonya, Masya Allah. Tepat. Khabis. Allahumma inni a'udzubika minal. Apa dia? Allah inni a'udzubika minal Khubusi wal khaba'is. khubusi wal khaba'is. Sekejap ya. Minum ayat. Kan ada ayat at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat wal khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat ulaika mubarrauna mimma yaqul. Jadi tayyib lawannya khabis. Khabis ni benda yang kotor, benda yang jelek. Di situ. Kalau azkar ni lawannya apa saya tak tahu. Okey. Kalau tayyib, saya dah cari dah beberapa apalah maksud tayyib yang sebenarnya. Masa tu saya cuba bantu kawan saya, dia jadi lecturer di UiTM dan dia ni nak buatlah PhD di dalam bidang halal ni. Dia memang ramai pun orang buat PhD dalam bidang halal. Okey, baik. Jadi saya kena tadilah sikit sebanyak. Apalah erti kepada tayyib? Kebanyakan ulama bila bincang tentang tayyib, ulama akan kata tayyib ialah makanan yang laziz ataupun lazah, makanan yang sedap. Makanan yang lazat itu ialah tayyib. Okay. Tapi saya tak puas hati. Saya mesti ada satu perkataan lain yang paling tepat. Sehinggalah saya jumpa terjemahan Indonesia, buku Indonesia, bukan terjemahan, buku Indonesia, yang mana beliau pengarang itu menyatakan tayyib ialah makanan yang berkualiti. Di situlah saya pun mula menggunakan perkataan berkualiti. Jadi tayyib ni beza dia dengan azkar kat kualiti. Artinya kalau azkar ni dia suci daripada unsur syirik, suci daripada unsur benda-benda yang tak baik tadi, orang yang berasuah ke, orang yang tak tunaikan zakah ke,
orang yang tinggalkan solat ke. Okey. Thayyib ni makanan yang disediakan oleh dia tu berkualiti. Berkualiti ni macam mana? Okay, penyediaan makanannya sangat kalau kita katakan dia memberikan kesihatan, memberikan manfaat, namanya thayyib. Apa itu makanan yang thayyib? Sayur mayur sebagai contoh. Itulah makanan thayyib. Ginger, bawang, halia, ulam-ulam. Natural food Ustaz. Apa? Ya? Natural food. Makanan semua jadi. Itulah makanan thayyib. Itulah makanan thayyib, makanan yang berkualiti tinggi. Termasuklah apa-apa produk terkemudian. Orang zaman sekarang dia buat produk. Okay, kalau dia buat produk tu memang produk tu produk yang bagus. Itulah thayyib. Madu, itulah thayyib. Apa nama tu? Habbatus sauda. Itulah makanan yang thayyib. Jadi makanan thayyib ni berkualiti yang memberikan manfaat kepada orang yang menikmati makanan tersebut. Ada berbeza dengan azkar. Azkar ni di isu kesucian, kebersihan, itu azkar. Termasuk makanan tu disediakan tu kalau thayyib lah, makanan sedia tu bersih ke tak bersih. Itu azkar, itu azkar. Bersih ke tak bersih. Kalau thayyib ni kadang kita tengok setengah orang yang besar-besar kan, macam dengan minta maaf ya, ini bukan isu politik, macam Dr. Mahathir kan, orang yang contoh terbaik lah, saya tak kata dalam bidang politik dan tak boleh politikkan apa yang saya sebutkan ni, isu kesihatan. Beliau lah menjadi contoh terbaik dalam bab penjagaan kesihatan yang luar biasa. Jadi apa benda yang dia makan, sampaikan saya pun rasa malu. Allah, bila kita penat, kita rasa nak tidur, rasa malu. Mahathir kata bila tua-tua ni kita rasa kita nak tidur, kita tak bolehlah tidur, kita kena jalan, kena membaca, kena berfikir baru otak ni cergas. Okey, jadi dia mengamalkan pemakanan thayyib. Makanan thayyib ini kata mak kepada Tuan Mahathir ini ialah bila rasa makanan tu sedap, berhenti. Jangan lagi makan makanan tu sebab dia sedap. Jadi masya-Allah ya, makanan sedap tu rupanya bukan thayyib. Yang thayyib ni makanan tak sedap rupa-rupanya, tapi memberikan kesihatan. Kalau kita nak buat contoh yang mudah Kak Dina, ibu-ibu, kalau kita buat air teh O sebagai contoh. Air teh O 1 gelas dengan 1 sudu, itu bukan makanan thayyib lah. Tapi kalau air teh O 1 gelas tidak ada gula, tadi 1 sudu gula, ini tidak ada gula, ataupun gula tu di hujung-hujung sudu, bagi syarat nak masuk gula je, hujung-hujung je. Itu boleh dikatakan makanan thayyib. Tapi kalau ibu-ibu datang ke Kelantan, jangan kata pergi kedai hari tu nak minum air manis lah. Macam saya ni, saya minum air manis adalah sekali seminggu macam tu. Itu pun lepas kita penat berjalan kan, kita keluar peluh, kita nak kekuatan sikit, kita minum air manis sikit. Itu pun saya amalkan teh tarik kurang manis. Dia ada jual less sugar punya, keluaran Lipton kot, jangan lupa. Okay. Kalau pergi Kelantan jangan sebut saya nak air Nescafe kurang manis. Kurang manis dia tu 2 kali dah pengalaman saya, teramat manis. Jadi kalau kita nak Nescafe susu tu, kita kata Nescafe susu tu hujung sudu. Nak bagi tukar warna aja. Hujung sudu. Barulah tak manis. Kalau tak Allah menderita minum. Menderita itu bukan makanan thayyib. Tapi kalau kita ambil yang manis, yang kurang membahayakan kesihatan, itulah makanan yang thayyib. Itu makanan thayyib. Jadi kita dapat bezakan antara halal, thayyib dengan azkar. Cuma azkar tu dia mungkin kena luaskan lagi lah. Allahuakbar. Okay, kalau tak ada saya teruskan ya. Nabi SAW mengeluarkan satu cerita. Ada satu cerita. Sebanyak kali nak. Cerita tentang orang lelaki. Yang lelaki ini ada beberapa unsur, ada beberapa elemen pada lelaki ini. Yang pertama, yutilus safar. Lelaki ini dalam perjalanan yang panjang. Contohnya macam saya semalam. Tapi panjang berat dalam pukul 12 lebih. Sebab kita tak tahu dalam keadaan airport tu macam mana musim COVID ni. Beratur panjang sebab kaunter tak banyak buka. Pukul 5.20 barulah kita naik flight. Okey. Jadi yutilus safar, orang dalam perjalanan panjang. Okey, satu. Okey, boleh Kak. Yang kedua, elemen kedua yang ada pada dia ialah asy'ata aghbar.
rambutnya kusut masai sebab berjalan panjang ni tak sempat nak urus rambut dengan baik, aghbar, rambutnya berdebu. Kerana berjalan di padang pasir maka rambutnya berdebu, kusut masai dan berdebu. Itu menceritakan tentang al-hay'ah, keadaan, ya, al-hay'ah, keadaan dia. Yang ketiga, dia mengangkat tangan ke langit. Yamuddu yadaihi ila sama', dia angkat tangan ke langit. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, dia mengulang-ulang permintaannya, ya Rab, ya Rab. Bukanlah dia sekadar berdoa ya Rab, tak, tapi dia ulang-ulang permintaan dia. Contohnya permintaan dia ialah supaya dia dimurahkan rezeki. Dia pun doa ya Rabbi, murahkan rezekiku. Ya Rabbi, murahkan rezekiku. Ya Rabbi, murahkan rezekiku. Aku nak buka kedai butik ni tapi ramai juga orang buka kedai butik, ya Allah. Murahkan rezeki kedai butikku, sebagai contoh, bukan saya lah, tuan-tuan dan puan-puannya, contoh je. Okey, baik. Jadi dia mengulang-ulang permintaan dia. Jadi di situ ada 4, ya, ada 4. Tapi Allah kata macam mana nak kabul? Makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia pun dari sumber yang haram. Apa yang dia disediakan untuk dia tu semuanya haram. Jadi macam mana doa nak dimakbulkan, itu masalah dia. Okey. Tapi persoalannya dibahaskan oleh Ibn Rajab Al-Hambali, seorang ulama prolifik dalam bidang hadis yang telah mengarang kitab Lataiful Ma'arif, dan kitab terbaik dalam mensyarahkan hadis 40 ialah kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibn Rajab Al-Hambali, yang mana beliau telah mensyarahkan. Imam Nawawi ni asalnya Ibn Salah buat 26 hadis. Imam Nawawi tambah 16. Imam Nawawi datang dia tambah 16, jadi 42 hadis. Ibn Rajab Al-Hambali tambah lagi dalam 8 hadis jadi 50 hadis. Jadi dia pun buat kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, himpunan ilmu dan hikmah, syarah hadis 50. Dan itu dianggap syarah hadis yang terbaik dalam syarah hadis 40 yang terbaik yang pernah dihasilkan. Sampai sekarang orang tak boleh nak lawan lagi. Kecuali ada orang yang buat usaha sungguh-sungguh cipta satu syarah yang lain. Baik. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, bila kita sebut tadi 4 keadaan, kenapa Nabi SAW menekankan 4 keadaan tadi? Panjang pengembaraan dia, kemudiannya dia seorang yang kusut masai, rambutnya berdebu, kemudian dia mengangkat tangan ke langit, kemudian dia mengulang-ulang permintaan dia. Jadi kenapa Nabi SAW menyebutkan 4 perkara tadi? Okay, ceritanya begini, ibu-ibu dirahmati Allah. Satu, kerana biasanya orang yang panjang pengembaraan ini, orang yang musafir ini, doanya makbulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan biasakan orang nak pergi Mekah, kita minta, Hajah tolong doakan saya nanti. Dia ada 2 nilai lah, satu nak ke Mekah, satu lagi dalam perjalanan. Orang yang nak musafir pun minta doa orang yang tak musafir. Orang yang tidak musafir pun minta doa orang yang musafir, kerana orang musafir ini dia hanya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kalau dia naik kereta, sepenuhnya bergantung pada Allah. Berlaku kemalangan ke apa, kadang-kadang kita bawa hati-hati, kereta lain langgar kita. Terserah sepenuhnya kepada Allah. Dengan mengantuknya lagi. Dan ada masa kita naik kapal terbang, kita tak tahu apa yang berlaku pada kapal terbang kan. Kita naik bas, kita tak tahu apa yang berlaku pada bas. Jadi di sini maknanya orang yang musafir ini sepenuhnya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Dia seru, biasanya dia menjadi orang yang tawakal tinggi, doa yang dimakbulkan oleh Allah. Okay, satu. Antara faktor doa dimakbulkan ialah orang yang bermusafir. Yang kedua, keadaan dia kusut masai. Keadaan kusut masai ini pun sebenarnya menjadi faktor doa yang dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan selain daripada isu Allah Ta'ala makbulkan doa orang yang miskin, doa orang yang hina. Bahkan kalau kita lihat kan dalam kes hujan lama tak turun tempat kita. Dalam keadaan lama hujan tak turun tempat kita, maka kerajaan pun putuskan kita kena buat ibadah yang namanya salat istisqa. Okay, bila nak buat salat istisqa ni, Raja Sultan Selangor sebagai contoh, Beta perintahkan rakyat Beta puasa 3 bulan berturut-turut. Bila raja keluar je gazet Beta perintahkan puasa berturut-turut, maka wajib puasa tersebut. Ya, dia jadi wajib. Kecuali sultan kata Beta sarankan rakyat Beta untuk berpuasa
sebelum kita menunaikan solat istisqa. Itu jadi kalau sarankan tu tak jadi wajib lah. Tapi kalau Sultan Selangor kata wajib rakyat Beta puasa 3 hari berturut-turut, atau wajib rakyat Beta puasa 1 hari sebelum kita solat istisqa, seluruh rakyat Selangor, ya, seluruh rakyat Selangor termasuk orang yang kerja di Selangor walaupun tak tukar IC lagi, wajib semuanya untuk berpuasa. Macam saya memang rakyat Selangor lah, cuma saya tak tukar IC je. Okay, baik. Tapi wajib semuanya untuk berpuasa. Dan bila puasa tu kita pun datang untuk berkumpul pada solat istisqa, ulama menyarankan agar kita mencari pakaian yang paling lusuh. Cari pakaian-pakaian buruk, jangan kita nak belagak lagi, kita memang dalam keadaan sulit. Cari pakaian buruk masing-masing, termasuk raja ke, termasuk Perdana Menteri ke, pakai pakaian buruk semuanya, dan sampaikan dianjurkan untuk kita bawa segala haiwan ternak. Itu cerita zaman dulu yang tak susah lah. Zaman sekarang payah. Bawa lembu, bawa kambing, bawa segala kaum wanita walaupun tak dapat salat. Nak katanya, wahai Tuhan, yang mengalami kesulitan apabila kemarau bukan kami sahaja, bahkan haiwan ternak kami, anak-anak kami, orang-orang tua kami, kaum wanita, semuanya menghadapi kesulitan. Jadi kaum wanita, anak-anak, orang tua, ini semua dipanggil apa? Batu loncatan untuk memakbulkan doa. Kerana Allah tidak menimbulkan azab di satu tempat selagi mana ada orang tua yang baik, selagi ada mana kaum wanita yang salihah, selagi mana ada kanak-kanak. Dia ada perbahasan hadis tentang perkara demikian. Okay, baik. Dan masa itulah kita hanya minta ampun banyak. Astagfirullah je memanjang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbighfirli wa tub alai innaka antat tawwabur rahim. Semuanya isunya minta ampun, minta ampun, minta ampun tanpa henti-henti. Okay. Kemudiannya itu faktor kedua dimakbulkan doa. Faktor ketiga dimakbulkan doa ialah mengangkat tangan ke langit. Makna tadah tangan untuk berdoa pada Allah, menunjukkan seseorang itu benar-benar terdesak sampaikan dia terpaksa angkat tangan dah. Ini cerita orang yang benar-benar terdesak, dia terpaksa mengangkat tangan, maka kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah malu untuk tidak memakbulkan doa orang yang mengangkat tangan kepadanya. Jadi kalau dah angkat tangan tu Allah malu untuk menolak permintaan doa tersebut. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ialah dia mengulang-ulang doa, dan itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Apabila kita minta syurga sebanyak 3 kali, syurga pun kata, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam aku. Dan bila kita doa kepada Allah, jauhkan kita dari neraka 3 kali, maka neraka pun kata, ya Allah, jauhkan dia daripada aku. Maknanya syarat untuk dimakbulkan doa ialah pengulangan doa itu sendiri. Ulang banyak kali, bukan sekadar doa sekali. Jadi ada 4 elemen untuk memakbulkan doa. Panjang perjalanan. Yang kedua ialah keadaan yang kurang kemas. Yang ketiga, mengangkat tangan ke langit. Yang keempat ialah mengulang-ulang permintaan. Tapi kata Nabi SAW menurut syarahan Ibn Rajab Al-Hambali, walaupun seseorang itu memiliki 4 faktor doanya untuk dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi ternyata Allah Ta'ala tidak memakbulkan doa tersebut atas satu alasan, iaitu sumber kehidupan dia dipenuhi dengan benda yang haram. Sebagaimana ada 4 nilai doanya nak dimakbulkan, dia ada 4 lagi nilai doanya ditolak. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya pun haram. Wa ghuziya bil haram, apa sahaja yang dihidangkan kepada dia haram. Ada 4 elemen tu menolak segala 4 elemen pemakbulan doa tadi. Fa anna yustajabulah, ataupun riwayat ini fa anna yustajabu lizalik, macam mana doanya nak dimakbulkan sedangkan kehidupannya dipenuhi dengan benda yang haram. Itulah ceritanya. Jadi orang yang makan benda haram, doanya memang tidak dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Habis tu dia kaya. Dia kaya tu bukan semesti doa dia dimakbulkan. Oh, dia kaya tu, Rasulullah doa murah rezeki. Bila dia kaya, dia murah rezeki, itu bukan bermakna Allah memakbulkan doa dia. Tapi Allah dia buat undang-undang lah. Siapa yang usaha, dia kaya. Siapa yang pandai menipu, dia kaya.
Siapa yang pandai rasuah, dia kaya. Siapa yang pandai dapatkan tender projek mana-mana kerajaan, kerajaan negeri sebagai contoh, dia kaya. Okey, ni punya bisik motor pertama. Jadi sifir tu dah ada, sifir nak capai kekayaan tu sama ada halal ataupun haram kaya. Jadi jangan kita kata orang tu jahat tapi dia kaya, maknanya doanya dimakbulkan ke? Bukan doanya dimakbulkan oleh Allah, tapi Allah dah buat sifir orang usaha, ya jadi kaya. Tapi adakah doanya dimakbulkan oleh Allah? Tidak. Justru kita lihat berapa ramai orang kaya tapi kehidupannya resah. Ya, Masya Allah. Bunyi bising lagi. Ni motor untuk apa kat Bantan ni? Rempit ke Ustaz? Ya, Rempit ke tu? tak tahu saya nama dia. Kita naik motor tu rempit lah. Ya. Tekan minyak kan kuat-kuat tu kan. Tu geng-geng rempit lah tu. Tu. Oh bukan. itu. Masalah saya kat sini je lah tempat duduk. Saya pindah tempat duduk saya. Tak apa Ustaz, okey Ustaz. Sambil berjalan. Okey, artinya ibu-ibu dirahmati Allah, walaupun seseorang itu hidup senang-senang kan, ada kekayaan yang luar biasa, anak-anak semua dikatakan berjaya lah, tetapi ibu-ibu dirahmati Allah, adakah dia mencapai kesenangan dalam hidup dia kan? Jadi tak semestinya. Dia ada kekayaan tapi hidupnya tak senang. Ini dibahaskan oleh Hamka yang pernah saya kongsikan dengan, mungkin saya tak ingat saya kongsikan di mana, Hamka dia sebut, bagaimana ada orang bahas tentang arti bahagia. Ada orang kata bahagia tu artinya memiliki kekayaan. Dia kata tak juga, berapa ramai orang kaya hidup dalam keadaan ketakutan. Hidup dalam keadaan anak-anak buat perangai, kaya tapi anak-anak berbuat harta pusaka. Ada orang kata kebahagiaan itu terletak pada keluarga yang besar, anak-anak yang ada kerjaya. Dia kata tak juga, berapa ramai anak ada kerjaya, gaji mahal-mahal tapi tak pedulikan ibu bapa. Akhir sekali yang pedulikan mak ayah ni ialah anak yang paling tak pandai. Anak yang paling tak pandai belajar itulah anak yang paling banyak bakti pada mak ayah. Anak yang paling tinggi kerjaya itulah anak yang paling tak layan ibu ayah. Ada juga, banyak juga berlaku kes begitu. Ya zambillah, saya tak kata semua begitu, tapi ada kes begitu. Akhir sekali drama Melayu pun tunjuklah benda tu. Bagaimana anak-anak yang senang-senang ni tak peduli pun pasal mak ayah. Okey, baik. Jadi itu bukan bahagia. Jadi bahagia ini terletak di mana? Itu isu terletak di mana? Maka Hamka kata bahagia itu terletak pada akal yang sejahtera. Dengan akal yang sejahtera itulah dia dapat menilai mana yang baik, mana yang buruk. Walaupun dia tidak memiliki, kita kata apa, memiliki kekayaan, pendidikan yang tinggi. Dan bukan semua orang boleh pergi dengan pendidikan Malaysia ni. Ada orang dia tak boleh pergi dengan bab minda, tapi dia hebat daripada sudut teknikal. Jadi dengan akal yang sejahtera itulah dia dapat mengurus kehidupan dengan baik. Bahkan anak yang paling tak pandai itulah menjaga mak dia ketika mak dia sakit. Dialah yang boleh mengangkat mak dia untuk pergi ke toilet apabila mak dia dah tak larat dan nak berjalan. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Jadi kebahagiaan itu bukan terletak pada kesenangan, tapi pada cara kita hidup. Jadi inilah ruh yang dibawakan dalam hadis ini. Kak Syida, ibu-ibu, boleh ke kalau kita pendekkan kelas pada hari ini? Dah habis dah ke ni? Dah habis ke kita punya tajuk ni? Kak, saya buka suara. Kak Syida. Ya. Okey. Kita buka pada soalan dulu, Boleh Ustaz. berhenti Kak Syida. Kita buka soalan dulu ke? Hello? Hello, tak dengar? Tak dengar Dengar Ustaz, dengar. Azab, saya tak dengar suara Kak Syida. Ya ke? Okay. Kita Tak buka boleh soalan. aja suara Kak Syida. Ya. Ustaz kot kita kena sangkut-sangkut kat sana. Ustaz, kita buka soalan dulu sekejap boleh? Okay, boleh? Lepas tu dalam 10 minit ke? 2 minit ke? Kita stop lah. Ya? Boleh dalam 10 minit. Okay. Dalam 10 minit kita stop. Faham Ustaz dekat kampung. Dapat bersiaran, dapat ilmu hari pun alhamdulillah dah. Minta maaf dengan Kak Syida. Okay, boleh kita buka sekejap? Okey, sahabat-sahabat, sekiranya ada persoalan berkenaan dengan makanan, berkenaan dengan kehidupan, berkenaan dengan
apa saran Rasulullah SAW daripada kita untuk mendapatkan makanan yang thayyib, kehidupannya apa ya, kehidupannya barakah tu. Boleh datang Ustaz, banyak benda lah rasanya. Assalamualaikum. Salam Puan Sharifah. Saya nak tanya, daripada katalah sumber yang kita beli dekat kedai tu, kita beli barang mentah, lepas tu ibu kita masak ataupun kita masak, adakah dia akan mengubah keberkatan tu? Walaupun dekat kedai tu sumber dia mungkin kita tak tahulah. Wallahualam. Oh, kita tak tahu kan. Okey. Dia ada satu benda Puan Sharifah, barakallahu fikum. Macam saya sebut, keberkatan ini satu benda yang kita payah nak nilai. Dia benda yang tak nampak. Jadi bukanlah dengan kita terlalu mementingkan keberkatan tu, maka bila kita pergi ke kedai, kita tengok ada orang yang tak pakai tudung menjual sebagai contoh. Kita pun terus nak judge makanan ni tak ada keberkatan. Tak boleh juga sebab kita tak tahu ceritanya di belakang macam mana. Jadi makanan tu memang disediakan oleh orang yang soleh. Cumanya yang menjual itu orang yang tak pakai tudung. Dan orang soleh itu dia bagi peluang kepada yang tak pakai tudung tu bekerja di kedai dia untuk membantu dia dapatkan income dalam hidup ni kan. Jadi satu benda ialah kita tak boleh nak judge orang. Bahkan biasa ulama ni dia pergi makan ke tempat orang yang tak pakai tudung dan di situlah dia memberi ruang untuk memberikan nasihat. Bagi nasihat, Mek, contoh kalau orang Kelantan ni, Mek, nanti Mek pakailah tudung sebagai contoh. Dia bagi nasihat yang baik, dia ambil peluang nak membina hubungan. Jadi satu benda yang kita nampak luaran ni, kita tak boleh nak judge. Kecuali terang-terangan kita tahu dia kaki dadah ke, kaki pencuri ke, itu terang-terangan. Jadi itu bukan ukurannya. Yang keduanya, bila kita dimasakkan oleh orang yang soleh, orang yang kita kasih, ibu kita sebagai contoh, atau kita sendiri pada anak-anak kita, insya-Allah dengan ikhlas, kasih sayang kerana Allah, dia akan memberikan kebaikan. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz, jelas. Okey, sama Puan Sharifah. Okey. Ustaz, Kak Ana nak tanya. Kak Ana silakan. Macam kita kan, katalah kita dah tahu dah orang tu memang dia tak solat kan. Tapi kita datang rumah dia, makan apa semua. Okey. Jadi itulah macam mana ya Ustaz? Macam Ustaz cakap lah, boleh je kita makan kan, cuma tak ada keberkatan lah kan. Kita satu mungkin pada makanan itu sendiri tiada keberkatan. Tapi dalam masa yang sama, macam saya sebut, kita tak boleh nak judge. Ya, kita tak boleh nak judge benda tu. Ada tak ada tu, itu benda yang ghaibiat. Tapi dari sudut zahir kita jaga. Ya kan? Antara dia, kalau dia tak solat tu antara dia dengan Allah lah ya Ustaz. Dia dengan Allah. Kita kena makan. Kita sebagai tamu kita makan. Kecuali kita tahu dia kaki pencuri, itu jangan. Itu jangan. Sebab dia curi, dia ambil hak orang. Dia ambil hak orang. Ini cerita dia tak salat, itu kaitan dengan Allah. Okay. Jadi dan kalau boleh memang kita jadi kita boleh lah, maksudnya kita boleh lah makan. Tak adalah. Boleh. Apalagi kita ni kawan dia, kita kena bina hubungan. Dan kita ni kawan dia, kita pun kena selalu memberikan nasihat pada dia juga kan. Okay. Jadi dalam isu ini boleh jadi keberkatan itu timbul daripada sudut yang lain, iaitu daripada sudut adanya nilai persahabatan dan dakwah itu sendiri. Dia sahabat kita walaupun dia culas dalam bab solat, tapi dia kawan kita. Bila kita jaga hubungan dengan dia ni, insya-Allah ia akan memberikan keberkatan daripada aspek yang lain. Baik Kak Ana Terima kasih. Sama Kak. Barakallahu fikum. Ustaz, makanan orang zaman sekarang ni lah kan, muda-muda zaman sekarang ni kan, dengan live-nya, dengan McDonald, dengan cheese yang kita nampak, cheese tu orang kata cheese tu kita dah tahu benda tu sebenarnya bukan satu makanan yang sihat lah kan. Macam apa tu, jangan apa, dekat Starbucks ni minuman apa dia panggil latte lah, macam-macam lah orang sekarang minum kan, kita pun tak tahu sebab budak-budak ni minum. Dia bukanlah kata sumber tu mungkinlah sumber dia punya halal lah, tapi makanan tu mungkin boleh mendatangkan mudaratan pada kesihatan kita. Itu dikira tak thayyib ke lah macam tu Ustaz? Sebab dia makan benda tu, kita tahu benda tu akan mendatangkan mudaratan pada badan dia. Kak kata latih, saya pun minum juga kadang-kadang Kak. Takut dah saya ni.
Dari Okey, start dia boleh kot. yang kes melimpah-limpah tu saya pun tak setuju. Ya. Okey, dalam kes makanan yang terbukti tidak memberikan kesihatan, bahkan boleh memberikan mudarat pada kita, macam roti john, cheese apa panggil? Saya tak tahulah istilah, ada istilah Cheese orang jual. meleleh Ustaz. Cheese meleleh. Cheese lele. Masya-Allah. Tak boleh nak Cheese makan meleleh. Ustaz. Saya pernah beli harga RM16. Saya ingatkan harga RM3-4. Saya tak tahu tu cheese meleleh RM16. Saya makan sikit, ya Allah, tak boleh nak makan dah. Tak sedap langsung. Okay, kalau makanan tu memang memberikan mudarat, ia memang tidak dinamakan sebagai thayyib. Tapi saya tak boleh kata dia sebagai khabis. Dia antara thayyib dengan khabis tu dia ada lagi kat tengah tu. Yakni kita panggil dia sebagai tidak thayyib. Tapi tidaklah khabis. Khabis ni memang makanan yang jelek, makanan yang kotor. Contohnya makanan eksotik. Orang Cina yang suka makan benda-benda kotor tu kita panggil khabis. Tapi dia ada satu lagi tengah-tengah antara thayyib dengan khabis tu, yang dinamakan sebagai kalau istilah mudahnya tidak thayyib lah. Macam halal dengan haram, tengah-tengah tu ada mutasyabihat. Mutasyabihat ni dia bergantung kepada keyakinan orang. Orang tu yakin, orang tu tak yakin. Kecuali kerajaan dah putuskan. Ataupun pihak mufti, fatwa contohnya. Fatwa memutuskan ini ialah mutasyabihat. Dan perlukan kajian mendalam. Okey, yang tu kita elakkan. Tapi selagi mana dia bukan mutasyabihat, dengan minta maaf sebagai contoh, tapi tolong jangan panjangkan isu yang saya bawakan. Saya buat contoh, tapi jangan panjangkanlah, kita tak nak kecoh kan. Iaitu apa nama tu yang Korean punya tu, bising hari tu? Apa ya? Ramen Ustaz, ramen. Bukan. Dia produk, dia bukan makanan khusus, dia produk tu. Produk apa Ustaz? Orang nak jual yang orang jadi kaya raya bila join produk tu. Aduh. Oh tu. Yang Apa dia? direct selling ni Ustaz ya? Direction, Apa tu? Atomi. Atomi. Jadi dalam kes Atomi tidak ada fatwa yang dikeluarkan. Itu kita kena tahu. Justru ada yang kata syubhah, ada kata tidak syubhah. Berdasarkan ilmu dan keyakinan masing-masing. Maka dalam kes ini, sesiapa yang kata syubhah, kena elakkan. Siapa yang dia yakin dengan Atomi tersebut, maka dia boleh teruskan. Tidak ada masalah sebab dia yakin benda tu tak ada masalah bagi dia. Tapi di peringkat orang yang tak tahu menahu, contohnya saya tak tahu menahu. Yang mana satu? Maka saya kena tengok mana satu hujah yang paling kuat dan saya kena buat keputusan. Ataupun elakkan. Kalau saya memang tak tahu langsung, elakkan. Okay, nampak? Jadi tak boleh kita kata Atomi je syubhah, Atomi syubhah. Sedangkan benda tu tidak dikeluarkan oleh jabatan yang berkuasa lagi. Fatwa tak keluar apa-apa fatwa pun. Jadi kita kena hati-hati. Okey, jadi dalam kes ini terpulang pada orang masing-masing. Yang penting kita tidak menimbulkan buruk sangka secara berlebih-lebihan. Wallahu a'lam. Okey, boleh ya? Ustaz, satu lagi Ustaz, makanan syubhah tadi macam mana Ustaz? Makanan syubhah ni makanan yang tak dapat dipastikan halal ataupun haram. Di pihak kita orang awam, kita akan anggap makanan ni syubhah untuk saya. Atas dasar saya tak tahu ia halal dan haram. Ada pihak kata haram, ada pihak kata halal. Okey, itu peringkat kita orang awam. Tapi di peringkat orang yang berilmu, ya, orang berilmu, kalau kalau di peringkat berkuasa, bukan orang berilmu, di peringkat orang berkuasa, kalau dia dah kata makanan tu makanan yang mengelirukan, sumber tu tidak diketahui, diragui sumber tu haram, ia jatuh kepada syubhah. Jadi syubhah ni payah. Syubhah ialah isu yang paling payah dalam bab pemakanan dan kepenggunaan. Ustaz, Kak Ana ada lagi satu soalan. Okey. Macam Kak Ana kan, kalau kita pergi kedai makan tu halal. Tapi masalahnya pekerja dia kadang-kadang kita tengok orang bukan Islam. Okey, orang bukan Islam sediakan makanan. Tak ada masalah Kak, itu benda biasa. Boleh Boleh, tak ada masalah. Jadi tak ada memberi kesan pada kita lah Ustaz ya? Tak ada. Yang pentingnya cara pembuatan dia. Sebab orang bukan Islam pun nak dapat pekerjaan. Ya, tak jadi, maksudnya tak adalah memberi kesan. Macam tadi Ustaz kata kan, ada keberkatan tak ada. ke, syubhah ke. Jadi tak ada lah ya? Tak ada. Okey Ustaz, faham Ustaz.
Sama seperti kita pergi luar negara, yang biasalah kalau kita pergi China ke Korea ke, kadang-kadang kita akan pergi makanan yang bukan disediakan oleh orang Islam pun. Tapi makanan tu roti yang dibuat daripada bahan yang dia pun tulis makanan sesuai untuk orang Islam sebagai contoh. Tapi orang bukan Islam yang sediakan. Tak ada masalah. Makanan Boleh. laut dan sebagainya. Okey Ustaz. Faham Ustaz. Terima kasih. Okey, sama. Okey, Okey, begitu yang Kak Lina sebut. Sebab tu saya katakan benda tu benda yang syubhah. Dan saya tak nak panjangkan isu ni. Sebab saya dah dengar daripada dua belah pihak. Saya pun ambil pendirian benda ini benda yang saya tak tahu hukumnya. Kita serahkan pada pihak bertanggungjawab, tapi peringkat saya tak ambil lah. Sebab benda tu benda yang mengelirukan. Tapi kalau ada orang yakin dengan atomi, dia ada hujah dia sekian dan saya tahu hujahnya sangat kuat. Maka silakan. Siapa yang tak nak, silakan. Tapi nak untuk kita mengeruhkan keadaan dalam keadaan jabatan fatwa tak keluar apa-apa fatwa, tak boleh sebenarnya. Tapi ni cerita tertutup lah, kita je. Kita boleh memperjuangkan satu isu, tapi kita tidak boleh sampai mengeruhkan keadaan. Kerana ia akan menimbulkan banyak kesan negatif kepada pihak lain. Sebab itu kalau dalam isu yang tak jelas, kita kena serahkan pada pihak berkuasa. Contohnya ASB dengan ASB, halal ke haram? Okay. Bila kita bincang tentang ASB, fatwa lama semua kata haram. Tiba-tiba sekarang ni bila dibuat kajian balik, setelah ASB pun mungkin ada buat pembaharuan, maka ada fatwa negeri, Selangor ke Kuala Lumpur menyatakan halal. Selangor kot, kata halal. Bahkan ada beberapa orang yang cerdik pandai seperti Datuk Paduka Mahmud Zudi pun kata halal ASB. Okey, jadi atas dasar itu, maka siapa yang kata ASB halal, dia boleh menyimpan di ASB. Siapa yang kata haram ataupun syubhat, maka jangan menyimpan di ASB. Tapi jangan sekali-kali memburukkan pandangan orang yang kata halal. Tak boleh. Dia nak kecoh lagi. Sedangkan fatwa negeri dah keluar dah. Benda tu benda yang halal. Tapi kalau dia nak kecoh dalam, contohnya pembentangan kalangan ahli fatwa je. Dia nak kecoh dalam kalangan ahli fatwa, boleh? Adanya MKI, majlis apa dia tu yang bincang tentang fatwa. Dia pun nak bahas, dia nak bergaduh dalam tu, boleh lah. Tapi sampai dia nak memecah belahkan di peringkat luaran, sampai semua orang ketakutan, sampai kan orang keluarkan balik duit daripada ASB, ASB pun jatuh menjunam, sedangkan yang jaga ASB pun orang Islam, tak boleh lah, kacau. Okey. Betul Kak Lina, betul. Dalam isu atomi tu, saya tak nak sebelah mana-mana pihak, tapi dalam isu ini, ia kecoh di peringkat orang yang bukan membuat keputusan. Bila ia kecoh bukan di peringkat orang buat keputusan, maka kesannya sangat-sangat buruk. Dia bukan membaikkan keadaan, ia memburukkan keadaan. Okay, baik. Sampaikan akhirnya keluar orang tuduh menuduh. Ni geng kristenisasi. Padahal dia yakin benda tu halal, dia berjuang ikut. Dia tahu itu rezeki dia. Dan tak boleh kita kata, demi duit kamu sanggup buat apa saja. Tak boleh kita kata begitu. Kita tak boleh nak menuduh orang, kamu ni sanggup join benda tu kerana duit. Kalau tak ada duit, tak ada orang pun nak pertahan. Tak boleh. Ibu-ibu sekalian, kita kena hati-hati. Sebab banyak benda yang kadang-kadang kita nampak halal, tapi sebenarnya haram. Ada banyak juga benda yang kita nampak haram, sebenarnya halal. Jadi kita, selagi mana kita tidak ada ilmu, jangan sekali-kali kita menimbulkan kekecohan. Wallahualam, begitulah. Saya punya prinsip saya begitu. Ustaz, okey Ustaz. Saya rasa Ustaz pun dah sampai ada urusan yang penting juga. So insyaAllah macam itu juga apa tu antara pro-vaksin dengan anti-vaksin kan. Sekarang ni masjid pun dah beri, maksudnya masjid pun sedang usahakan oleh pihak berkuasa untuk merapatkan staff semula kan. Isu-isu begini pun dalam satu isu juga lah kita kan untuk bertabayun. Kata berkaitan juga lah dengan kata apa yang kita belajar ini kan, kecoh-kecoh apa semua, pasal makanan semua. So satu lagi berkenaan dengan stop halal daripada JAKIM tu kan. Kalau kata ada JAKIM tu kita pada pastinya insyaAllah infinity lah kita nikahkan tu. Tak perlu kita nak bertikaikan kalau kita masih lagi kita nak berbalah atas satu sama lain kan. Ini sebab ada kita macam ni semua kan. Walaupun produk tu daripada kedai Cina ke apa ke, tapi ada tanda halal. Benda ni sebenarnya disahkan di sini oleh Ustazah Asmah Harun. Asmah Harun. Sebab dia dulu pada JAKIM. Dia kata dia sendiri bekerja untuk memastikan benda tu halal thayyibah tu macam mana. Walaupun produk tu dah percaya orang Cina yang menggunakan, tapi punya proses untuk dapat halal tu kan mudah dikatakan. So insyaAllah
Terima kasih Ustaz atas yang sampai pagi ni walaupun di kebun getah ke kalau dekat pantai semua. Tapi kita hari ni alhamdulillah Ustaz, kita masih happy sebab kita dapat nampak dunia luar yang mana mak-mak yang tak ada keluar rumah ni. Oh ya tu. Waktu kurung Kasih- lagi masih. Terima kasih banyak dan minta maaf je kerana berhenti awal sikit Kak Syida. Tak apa Ustaz, faham. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz ya. So enjoy your holiday Ustaz. Salam kat Terima kasih mak banyak. Ustaz. Okay, InsyaAllah. Lama Ustaz kat Assalamualaikum. kampung? Saya hari Rabu balik. Esok cuti kan? InsyaAllah. Okay, terima kasih Ustaz. Okay. Enjoy Okay, your holiday. Assalamualaikum InsyaAllah. Kak. Waalaikumsalam Kak Tu. Terima kasih Ustaz. Okey, alhamdulillah. Walaupun pendek tapi rasa padat pengisian Ustaz hari ni. Ustaz uraikan hadis itu lebih betul sebab kita pernah dengar kan hadis ni kan Samina kan hadis ni tapi tak pernah diuraikan secara detail macam ni. Yang paling Kak Syida teruja tu perkataan Al-Azkar kan? Al-Azkar tu. Azkar tak perasan. Baca Azkar tu. kan. Azkar daripada surah Al-Kahfi yang kita baca setiap malam pun setiap Jumaat tu kan. Dan sebenarnya kat situ baca tak nampak tak perasan kan benda tu kan. Apa sebenarnya? So sekarang bila baca sampai kat ayat tu ayat 19 ni. Ayat 19 tu ni kita ingat apa pasal Ustaz pada hadis ni. So insyaAllah petang nanti jumpa lagi dengan sesi seterusnya bersama dengan Ustaz Zahiruddin berkenaan dengan amalan sunnah kita bersama dengan Kak Liza pula petang nanti insyaAllah. Terima kasih Puan. Terima kasih insyaAllah. Okay. Terima kasih Zana. Terima kasih Kak Nom. Jumpa lagi petang nanti insyaAllah. Okay, Kak Syida. Sama. Okay, salam. So kita endkan sesi pagi ni dengan tampil kafarah dan juga surah Al-As. Terima kasih Kak Nom. Jumpa lagi. Terima kasih Ain. Sama-sama, terima kasih. Sama Taib, halal dan azkar tu. InsyaAllah kita kena ingat lagi ni. Jadi panduan hidup kita untuk dapat makan, barokah pada makanan yang kita makan. Terima kasih Syida. Assalamualaikum. Assalam Ain. Tu lagi tak banyak suara hari ni. Rasa itulah banyak Tapi tanya soalan banyak kan Ustaz. Sibuk sikit. Ada urusan. Alhamdulillah. Okay, bye. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.